Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap murid-murid yang menyaksikan video saya ini dalam keadaan sihat sejahtera, insyaAllah. Okey, bersama saya Mr. Fit dalam channel YouTube Mr. Fit Channel. Nama saya Cikgu Fitri lah. Nama penuh Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad. Okey, saya bertugas di SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, kali ini saya nak memulakan sesi pembelajaran. Okey, pembelajaran secara atas talian menggunakan channel YouTube. Okey, hari ini kita akan memulakanlah sesi pembelajaran untuk geografi tingkatan 5 menggunakan sukatan baharu iaitu KSSM. Okey, ini adalah bab yang pertama. Hari ini kita nak santai-santai, kita tak nak nampak macam formal. Okey, so kita nak belajar dalam keadaan relax. So kalau yang menengok ataupun menyaksikan video saya ini boleh santai-santai. Hari ini kita akan belajar bab yang pertama lah, iaitu kemahiran geografi dalam sukatan geografi tingkatan 5 KSSM. Okey, Kurikulum Standard Sekolah Menengah untuk mata pelajaran geografi tingkatan 5. Okey, dalam geografi tingkatan 5 ni, sebelum saya mulakan bab yang pertama ni, okay, kita akan belajar tentang kemahiran geografi, tapi saya hanya nak menumpukan kepada bahagian yang kecil ataupun topik kecil, ataupun lebih dikenali sebagai subtopik lah, pecahan kepada topik. Okay, kemahiran geografi untuk tingkatan 5 dia ada dua bab. Okay, kemahiran geografi seperti mana yang dipaparkan ni. Okay, kemahiran geografi ada bab yang pertama iaitu graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai, dan bab yang kedua adalah foto. Okay, itu adalah bahagian kemahiran geografi yang murid-murid akan belajar untuk geografi tingkatan 5. So, hari ini saya nak bagi tumpuan kepada graf bar berganda. So, kalau murid-murid nak dapatkan buku teks geografi tingkatan 5 dalam bentuk PDF, boleh dapatkan di bahagian description. Saya ada letakkan link, boleh download dekat situ. Okay, Drive, Google Drive. So, bersama ini juga saya lampirkan ataupun letakkan pautan ataupun link dekat bahagian description juga. Okay, latihan pengukuhan untuk bab 1. Okay, bab 2 nanti kita akan pergi pada video seterusnya. Tapi bab 1 saya akan buat dua bahagian, iaitu kita akan berkenalan dengan graf dan kita akan berkenalan dengan carta pai. Jadi saya rasa murid-murid dah belajar lah untuk geografi tingkatan 3 berkaitan dengan graf dan carta pai, cuma ada peningkatan dari segi kemahiran lah yang perlu murid-murid kuasai untuk memastikan calon-calon nanti murid-murid untuk menduduki peperiksaan SPM tahun 2021 dan ke atas. Okay, bermula 2021 menggunakan sukatan baharu lah. Okay, sukatan KSSM untuk semua subjek, bukan geografi sajalah. Okay, so kita pergi pada ini. Tumpuan kita, topik tumpuan kita adalah kepada graf sahaja. Okay, jadi saya highlight dekat sini. Kita akan bagi tumpuan kepada graf bar berganda dan graf garis berganda. Jadi saya akan sediakan video-video seterusnya lah untuk channel YouTube saya ini, termasuk bagaimana kita nak membina graf dengan paling senang dan tidak melakukan kesilapan, terutama dalam kita menghasilkan graf dalam peperiksaan lah. Target kita adalah SPM 2021 dan topik carta pai kita akan beri tumpuan kepada video seterusnya lah dalam channel YouTube saya ni. So, hari ini kita akan belajar tentang graf bar berganda dan graf garisan berganda. Okey, so kita tengok apa yang murid-murid akan dapat dalam bab ini. Kita akan pergi kepada standard pembelajaran. Standard pembelajaran dia adalah untuk saya ambil dua sajalah, iaitu graf bar berganda dengan graf garisan berganda. Okey, so ni adalah bentuk graf bar berganda. Okey, seperti mana yang murid-murid lihat ni, graf bar berganda dan graf garis berganda. Dan dekat sini mungkin ada terlindung sikit dengan saya punya video ni, paparan saya ni. Okey, iaitu graf iaitu carta pai. Jadi carta pai ni
saya tak nak buat lagi untuk video kali ini. Kita akan jumpa pada video seterusnya. So untuk pastikan murid-murid sentiasa mendapat bahan-bahan terkini lah untuk subjek geografi SPM ni, boleh terus tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya setiap kali saya upload video-video baru berkaitan dengan mata pelajaran geografi peringkat SPM, murid-murid ataupun calon-calon SPM boleh terus dapat notification lah, menunjukkan bahawa saya dah upload video yang baru. Okey, so hari ni kita bagi tumpuan kepada bagaimana kita nak membina graf bar berganda dengan graf garisan berganda. Tapi sebelum kita belajar bagaimana cara untuk membina graf bar berganda dengan graf garis berganda, kita akan berkenalan dengan kegunaan graf dulu. Okey, apakah kegunaan graf bar berganda dan dengan graf garisan berganda. Okey, lepas tu barulah kita akan tengok bagaimana kita nak menghasilkan graf bar berganda dan graf garisan berganda. Okey, saya highlight kat sini lah. Dan kita bukan kita nak tinggalkan catapai ni, kita nak bahagikan supaya murid-murid faham dua rajah ni, sama ada graf dan catapai. Okey, selepas itu kita akan tengok bagaimana kita nak menganalisis graf bar berganda, graf garisan berganda. Maksudnya kita nak buat tafsiran lah. Okey, kena buat tafsiran kepada graf yang telah kita bina nanti. Okey, so mungkin ambil masa sikit video ni. Mungkin saya menjangkakan mungkin dalam 30 minit ke atas lah. Okey, ataupun saya cuba ringkaskan, dan kalau tak faham boleh ulang lah. Okey, ulang-ulang video ni dan saya akan terus upload bahan-bahan penting lah untuk murid-murid faham. Okey, dan seterusnya boleh menguasai topik-topik yang akan murid-murid pelajari lah. Okey, so kita akan pergi pada graf bar berganda, graf garisan berganda. Ini poin kita lah hari ni. Okey, graf bar berganda. Kita tengok graf bar berganda merupakan graf yang mempunyai dua atau lebih bar, dua atau lebih bar yang berlainan maklumat bagi menunjukkan perbandingan nilai sesuatu data. Mungkin kita nak bandingkan, okay, mungkin hari tahun ni lebih banyak daripada tahun lepas, ataupun mungkin tahun ini lebih sedikit daripada tahun lepas, macam tu. Mungkin tahun 10 tahun lepas anggaran ini berapa, jumlahnya berapa, sekarang jumlahnya berapa. Okay, so itu adalah fungsi graf lah. So, fungsi graf sama ada graf bar ataupun graf garisan berganda. So kita pergi graf bar berganda. Okay, jadi perkara pertama sekali yang ada dalam graf bar berganda, yang perlu ada dalam graf bar berganda adalah tajuk. Okay, kena ada tajuk lah. Okay, ada tajuk. Contoh saya nyatakan sini. Okay, tajuk bagi graf bar berganda ini adalah jumlah pengeluaran ternakan di negara X antara tahun 2018 hingga 2020. Okey, itu tajuk. So kena ingat bila bina graf berdasarkan jadual yang telah diberikan. Okey, pastikan kita letakkan tajuk. Biasanya tajuk ini seiring dengan tajuk pada jadual lah. Jadi nak senang kita copy ataupun kita salin tajuk jadual dijadikan sebagai tajuk graf yang akan kita bina lah. Okey, so kita akan pergi kepada seterusnya paksi menegak lah. Okey, paksi tegak ni, paksi tegak daripada bawah ke atas ni nilai yang kosong di bawah hinggalah nilai yang tertinggi lah, ataupun nilai yang dinyatakan dalam jadual lah. Okey, kita berdasarkan jadual. So kalau ada peringkat SPM, dia akan bagi cadangan lah. Dia akan bagi cadangan apakah nilai bagi 1 cm. Bagi 1 cm dia macam ni. Okay, bermula contoh saya bagi 0 hingga 100 ini adalah 1 cm. Dia boleh rujuk pada graf. Okay, biasanya akan ada petak-petak tu lah. Okay, ada 5 petak tu menunjukkan 1 cm. Okay, dan ini adalah paksi tegak. Okay, dan adanya paksi mendatar ataupun melintang lah. Biasanya dinyatakan dalam tahun dan sebagainya. Dan skala kita tulis lah untuk peringkat SPM. Kita kena ada skala dituliskan ke bawah. Skala ni biasa kalau dalam peperiksaan SPM akan dicadangkan lah dalam soalan. Calon hendaklah menggunakan skala. Contoh sebagai dekat sini, skala 1 cm mewakili 100,000 tan metrik.
Okey, so kat sini kita tulis 100 lah. Kita ambil 100. Okey, 100, 200 sampailah 900. Mungkin pada jadual yang diberikan nilai tertinggi adalah 680. Okey, kita mungkin buat sampai 800 ataupun 900, dan wajib kita letakkan petunjuk ataupun letakkan label lah untuk paksi tegak ni. Okey, label dia adalah pengeluaran 10 metrik. Kita boleh rujuk pada jadual. Okey, dan kita letakkan juga label pada paksi mendata. Contoh ini tahun. Okey, tahun yang diberikan pada jadual iaitu 2018 hingga 2020. So ini tahun 2018. Biasanya kita selang 1 cm antara bar ataupun yang tahun-tahun yang kita lukis tu. Okey, ini adalah graf bar berganda. Okey, apa yang perlu ada murid-murid ataupun calon-calon kena faham. Pertama, kena ada tajuk. Yang kedua, ada paksi tegak dan paksi mendata. Yang ketiga, mesti ada label bagi paksi tegak dan paksi mendata. Lepas tu kita ada skala. Skala mestilah menjurus kepada skala yang dicadangkan. Okey, dan kita ada petunjuk yang terakhir, iaitu menunjukkan bahawa yang contoh kat sini yang warna hijau ni menunjukkan adalah lembu, dan warna kelabu ini adalah ayam, menunjukkan perbezaan antara dua item ataupun dua jenis benda lah pada tahun tersebut. Okey, dan last sekali, okey, pastikan calon-calon ada melukis bar, dan bar ini adalah mesti sama dengan nilai yang dipaparkan pada jadual. Okey, itu adalah graf bar berganda. Okey, ciri ni kena pastikanlah kena ada perkara-perkara ini untuk memastikan bahawa graf bar yang dihasilkan adalah sebuah graf bar berganda yang lengkap. Okey, ini adalah berkaitan dengan graf bar berganda. Okey, kita pergi pada graf garisan berganda. Okey, sama juga macam graf bar tadi, cuma beza dia bar itu ditukar kepada bentuk-bentuk garisan. Perkara-perkara, okey, perkara-perkara yang lain samalah macam graf bar berganda, cuma bentuk bar tadi dia telah ditukar kepada plot garisan. Okey, bentuk garisan inilah garisan-garisan dia, dan biasa garisan-garisan ini kita gunakan warna yang berbeza-beza lah untuk menunjukkan perbezaan antara nilai-nilai yang diwakili oleh sesuatu benda. Contoh padi kat sini, okey, berwarna oranye, getah berwarna pink, okey, dan kelapa sawit berwarna ungu. Okey, so ini adalah graf garis berganda. Okey, so ini adalah graf garisan berganda. Kita perkenalan dulu, okey, dengan dua graf, iaitu graf bar berganda dan graf garisan berganda. Dan perkara yang perlu ada, wajib ada dalam kedua-dua jenis graf ini, pertama sekali mesti ada tajuk. Kena ingatlah, okey, kalau tak ada tajuk, automatik graf kita tidak lengkap. Skala, okey, mesti ikut skala yang dicadangkan. Okey, ada paksi tegak, okey, tegak, dan ada paksi mendata ataupun paksi melintang lah. Okey, mendata, dan ada petunjuk, mesti ada petunjuk, dan last sekali adalah ada plot garisan. Dan jangan lupa untuk murid-murid ataupun calon-calon peringkat SPM nanti nak jawab soalan, pastikan tulis skala di bawah ni supaya dapat memberi panduan kepada calon-calon untuk menghasilkan skala antara 1 cm dengan 1 cm yang lain. Okey, itu adalah berkaitan dengan perkenalan kita berkaitan dengan graf bar berganda dan graf garis berganda. Okey, saya tak nak ajar pasal satu tepai sebab kita nak pisahkan dia. Okey, dengan bahagian lain kita akan pergi pada video yang seterusnya nanti berkaitan dengan carta part. So, kita akan tengok kegunaan graf bar berganda dengan graf garisan berganda. Okey, kegunaan graf bar berganda. Okey, graf bar berganda digunakan untuk menunjukkan perbandingan, okey, antara dua atau lebih maklumat. Okey, kita perbandingan lah. Perbandingan antara tahun, okey, perbandingan antara jenis barangan atau sebagainya lah.
Okey. Jadi contoh kat sini adalah perbandingan bilangan murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Okey, maksudnya murid sekolah kerajaan dengan bantuan kerajaan tahun 2018 dan 2019. Okey, jadi dua perkara. Perkara pertama, murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Okey, perbezaan dua benda dan antara dua tahun yang berbeza, iaitu tahun 2018 dan 2019. So bar yang dihasilkan adalah 2018 warna biru, warna oranye 2019. Okey, peringkat rendah, menengah atas, prasekolah. Okey, itu adalah contohlah. Okey, bagaimana graf bar berganda dapat membandingkan dua perkara dalam tahun yang sama dan dibandingkan dengan tahun yang berlainan. Okey, itu adalah contohlah. Ini contoh lain bagaimana graf bar berfungsi. Macam kita biasanya belajarkan dua graf bar berganda ni ada dua bar je lah. Dan ada juga graf bar berganda yang mungkin boleh wujud lebih daripada dua, tapi kalau graf itu ada satu bar sahaja, itu tidak dikenali sebagai graf bar berganda lah. Itu dikenali sebagai graf bar mudah. Maksudnya ada satu bar sahaja, menunjukkan bahawa graf bar mudah. Okey, kegunaan graf garisan berganda. Okey, kegunaan ini adalah untuk perbandingan kadar pengangguran. Pun sama juga, dibandingkan antara tahun satu tahun dengan tahun yang berbeza, antara item dan jenis perkara ataupun item yang berbeza-beza lah. Okey, contoh ni nak bandingkan perempuan jumlah lelaki pada tahun 2014 hingga 2020. Okey, itu adalah kegunaan graf bar berganda dengan graf garis berganda. Okey, kita itu saja. Kita tak nak panjang-panjang. Sebelum saya tamatkan ni, jangan lupa kita akan sambung video kita, sesi pembelajaran kita untuk 1.3, bagaimana kita nak hasilkan graf bar berganda dengan graf garis berganda. Saya akan sediakan video seterusnya pada next upload lah. Saya akan upload video yang itu saja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.